Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada hari ini, dan juga mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita dah masuk bulan Syaban. First Syaban, 1 Syaban pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita pun selesai, sudah masuki bulan Rejab. Hopefully kita punya masa yang lalu kita lakukan semuanya diberikan banyak ganjaran. Hopefully ibadah kita berterusan dan juga seterusnya kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Lagi berapa hari countdown nak masuk bulan Ramadan? Sebulan lah. Kan, First Syaban. Kalau kita tengok kepada kalender, ya 10 Mac lah, 10 Mac. So mana more or less. Tapi aktiviti kita insyaAllah kita terus, dan juga kita insyaAllah Abi pun akan ada booth. Okey, ada beberapa perkara yang mungkin sebelum saya lanjutkan kita punya perkongsian dalam bab tahara ni, mungkin sedikit maklumat tentang aktiviti kita lah. Daripada Abi, kita ada few. Pertama sekali tentang yang charity tu, itu kita carry on. Kita dah tetapkan tarikhnya adalah minggu pertama bulan Ramadan, dan Alhamdulillah kita akan agihkan di Bukit Merah. Okay, that one around 25 unit. Kalau kita dapat lebih, bermakna kita akan lebihkan unit ataupun kita lebihkan orang yang mendapat bantuan tersebut. So that one, as what we share, voucher NTUC atau Singsong. Lagi satu adalah berbentuk bento set makan lah untuk orang. So kita akan agihkan maybe slightly petang, before iftar. Siapa-siapa itu, tarikhnya nanti kita akan maklumkan siapa yang dah contribute kan. Sekejap saya double check when kita punya distribution. Kalau ikut kepada kalender, kita nak first week of Ramadan. Jadi kalender ni sekejap. Tadi saya minta maaf saya tak pakai slide sebab saya takut saya tadi pun kita recap balik apa yang kita dah lalui, dah belajar sebelum ni. Kita nak recap balik lah. Tapi ikut kepada kalender yang saya nak agihkan tu on the 17th of March, insyaAllah lah. The first week of March tu. First week of Ramadan. So kita Ramadan pada tanggal 12 March. Bermakna ikut kepada kalender Muiz ni, saya tengok on my handphone, 11 dah masuk. Dia maknanya siapa-siapa nak memberikan sumbangan boleh. For 1 month cukup untuk kita give the peluang untuk mereka nak menyumbang, dan kita kira kalau per family kita plan lah. Satu rumah voucher Singsong ke ataupun NTUC $100, kita dapat target 25 rumah. Kalau saya satu bento, kata dos yang in charge kat bahagian kamera ni, 2 bungkusan set bento dah memadai lah. Sana pun ada yang tinggal seorang kat jam kamera. So once we arrange, tak bermakna kita nak kena ketuk setiap unit lah. So kita dah arrange, insyaAllah kita minta orang yang in charge kat sana untuk kita jumpa di bawah. Untuk mereka turun, mereka dapatkan bungkusan nasi dan juga voucher lah. Itu siapa-siapa yang mungkin for those in class lah. For those yang menyumbang, usaha kita ada 800 lebih kurang. So I don't think saya akan melainkan video dengan gambar lah sebagai tanda bukti yang kita agihkan sumbangan mereka lah. So 35 pack kita target more or less 3K ke 4 untuk sumbang. Minimum dari segi fulus
tak ada halangan lah, whatever you want to. Tapi dia punya benchmark dia macam saya katakan tadi, satu rumah voucher NTUC ataupun Jinsong $100. Makan bento letaklah satu paket, kita tak bento set for urusan, selalu urusan satu bento nasi biryani is $13. Kita tak ada benchmark lah. Ada kita letak paling minimum $10 lah. Letak that satu unit rumah lah. So berapa banyak kita, pasal kita share to our society, in fact the social media, so kita share. Itu untuk Ramadan punya aktiviti. So what about Abi punya keadaan? Kita still macam biasa urusan jenazah kita on, berdoain kelas insyaAllah. Tapi saya rasa 2 minggu pertama Ramadan on, lagi 2 minggu tu kita close for a while lah. Okay. Lepas tu pasal kita pun akan sibuk 1 bulan Ramadan kita ada booth. Jadi booth ni kita akan beroperasi mungkin dekat Gilang Seraya. So that one kita, but for the nearest date kita dekat Jamia. Since Jamia pun ada expo Jamia expo dia tanggal 1 hingga 3 Mac. No, expo. Tapi ada Jamia punya ni. 1, 2, 3, correct lah. Friday, Saturday, Sunday. So 1 week before Ramadan. So expo Jamia dah pernah ada last year. So that one very good respon lah. Dia ada apa namanya macam-macam which is good, Islamic punya produk. Dan Jamia kan very huge kan. Dia ada artifact Rasul kan. That one is, I think dia buat lagi pada tahun ni lah. So kita pun masuk, tapi 3 hari tu Allah. So 1st, 2nd and 3rd of March So sorry? Last date Last date is kita tengok pada date ayah. Sama juga last date kita letak is 5th March ataupun 4th March. 1 minggu sebelum Ramadan. Last. Dan baru kita boleh kumpulkan, kita kira dan berapa banyak kita boleh kira berumah lah. InsyaAllah. Pasal ada juga yang tu, macam ada, kita pun ada yang dah ada own aktiviti. Kalau itu as normal, buat macam biasa je. Yang ni kita buat bawa kedai. Okay, so kemudiannya Ramadan, saya rasa siapa-siapa yang mungkin nak volunteer dan juga nak recommend sahabat-sahabat ke kawan-kawan kenalan tentang Abi, nak sign up apa, kita ada booth sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan juga saya ada tarawih dekat Tampines Korea lah. Masjid saya tak ada, tapi kuliah subuh saya ada dekat Masjid Al-Hir. Korea berapa? Korea Tampines. Berapa? Seat 42. Mampu. 45. Saya ada plan sistem kat sana. Bulan ke? Saya kat seat 45. Seat Tampines. Betul. Yang Blok Merah. Betul. Yang mana Mami? Lepas tu saya ada 2 atau 4. Yang first week kat sana. No. Saya ada, because I also want to, alhamdulillah saya kenal dia punya Korea punya jawatan kuasa sana lah. 15, 16 sampai 16 sampai 20. Then 15 dengan 20 tu dekat Street 45. Then 22 tu lah Masjid Rahim Abi. So 17, 18, 19 Monday, Tuesday, Wednesday. 6 tarawih lah. Sambarang 9 hari bulan. Untuk orang balik pergi raya. So that one is on the Ramadan part. Tapi booth kita ada. Tahu kalau siapa-siapa nak, mungkin nak anggota tu suka rela duduk, kamu boleh duduk tu, maksudnya duduk bukan kita bukan memaksa lah, tapi lebih kepada meraihkan dan juga kita ajak orang lain untuk kenal dengan Abi. Mungkin recommend juga sebab 30 hari. Last year pun kita masuk Ramadan 30 hari. Cuma strategi salah. Strategi kita letak kat depan kedai makan, dia macam dekat Anjung, luar Anjung tu ada Khemah Besar kan. So saya kononnya strategi macam faham juga lah. Ingatkan letak depan kedai makan, orang datang. Tak ada. Orang semua nak sibuk makan. Yang kita dengan keranda, dengan kain nisan, orang pun tak datang. Kan, salah strategi. Tapi ada dalam 30 orang sign up lah, alhamdulillah. Semalam kita ada lebih kurang 10 new Usati members, alhamdulillah. So it's a good thing that kita expose. Ekosistem sama juga, makan, travel and also bila Usati. So berkembang lah. So konsep kita pada hari ni, saya minta jasa baik untuk saya maklumkan awal, kita try to end by 12 today. And kita recap, kita ulang kaji balik apa ada. No worry, kita tarik, saya dah order. Paper tadi jari naik.
So bila saya jalan, makan dan enjoy lah teh tarik tersebut dan juga pipuk insyaAllah. Okay. Dan juga kemudiannya juga for travel, Haji Hassan Ramadan tak keluar, mana dia ada, tapi kita ada pergi ke Baitul Maqdis, Uzbek kata Haji Hassan semalam kan. Kemudiannya juga kita ada Umrah saya insyaAllah saya dah down payment bulan 12 I'm going. So me, my wife, my daughter, my friend kat kampung, dia pergi juga. So dia punya December ngambil travel. Sebab saya tak tahu berapa ramai dia ada. So meraihkan juga sebab saya memang nak. Dan saya tak dapat menggeram. Kenapa aku tak dapat? Tapi pun tak ada, so this time around ada insyaAllah. So hopefully sepanjang kita punya masa yang kita ada, hopefully dapat kita lakukan yang terbaik lah. Especially bulan Ramadan. Ramadan ini yang kita punya plan. Dan saya tak tahu perjumpaan raya pula bagaimana. So, nak kena bincang Haji Hassan ke dengan Hafiz untuk lihat perjumpaan. Kalau dah sampai 800 ahli, habis travel punya jemaah pun ramai. Itu je dah. Bulan berapa punya batch yang semalam ni? 10. Tapi kalau bulan 10 ni last year punya, kalau dah ramai datang, dah peko je. Dah macam try Indo Stadium dulu lah. Indo Stadium. Tapi insyaAllah it's a good silaturahim lah kita lakukan juga, kita adakan, which is good. So hopefully kita dapat kerap berjumpa. Dan Ustati is meaningful lah. Ustati keluarga. So kita membina keluarga. Plus whatever classes yang kita ada sekarang pun kita continue. Balik umrah dah habis, kita continue this class. So, kalau berkembang lagi, dan tengoklah Allah akan kita mungkin tempat lebih selesa, lebih luas. Allah insyaAllah. Okay. Baik, kita last week kita cakap pasal berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan batal dengan tak batal wuduk, sentuhan dan sebagainya, kan, dan juga tentang Al-Quran. Alhamdulillah so far kita pun clear. I also refresh balik apa yang saya belajar tentang perkara yang berkaitan dengan boleh taharah suci atau tidak, kan, apa yang boleh bagi mereka yang, apa yang diharamkan atas orang yang berhadas besar dan hadas kecil. Okay. So itu dah clear, tapi kita revise balik. Plus kita masuk pada hari ini sedikit tentang haram atas perempuan haid dan nifas 10 perkara. So haid is what, nifas is what. Haid is basically bagi wanita yang darah keluar dan juga nifas. Bagi lelaki tidak ada darah kecuali air mani. Ini adalah satu perkara tabi'i bagi manusia. Okay. Dan ini juga kita nak belajar kenapa? Kerana untuk kita membersihkan diri sebelum kita laksanakan ibadah. Okay. Termasuk dengan solat, termasuk dengan sentuh Al-Quran, termasuk dengan tawaf dan sebagainya. Okay. Sebelum itu kita mulakan dengan Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat perkongsian kita pada pagi ini, dan juga mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazni wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Basically apa yang asas kita berbincang, kita berkongsi adalah berkaitan dengan sentuhan batalnya wuduk, dan juga bagaimana kita nak mengambil tahu tentang yang mengharamkan dan juga yang membatalkan. Okey. Pipuk dah, kita tarik pun dah. Tadi saya pasal pukul 12. Tadi abang Khalid boleh berikan terbaik kepada jemaah yang hadir hari ini insya-Allah. Okey. Baik, hadas kecil, hadas besar. Whiteboard pun kaki dah patah. Jadi saya ada whiteboard sekarang. Kita berbeli kita revise balik apa yang kita faham. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah yang mana seseorang tu buang air kecil ataupun besar. Hadas besar ada berkaitan dengan persetubuhan antara suami isteri ataupun wanita tersebut keluar darah
ataupun lelaki dia keluar air mani in any situation. Okay, so hadas besar dan hadas kecil, apakah perkara yang tak boleh mereka sentuh ataupun mereka buat? Apa dia? Kalau let's say, oh tadi itu bagus, ada satu abang Azim, he share with me that it's good that kita cakap pasal makan babi boleh ke tak boleh dan sebagainya, no pork, no lard, everything. So situasi dia adalah berkaitan dengan this knowledge been applied, been questioned by anak-anak dia dalam satu situasi, dan how dia respond to it. And so basically bila cakap pasal bolehkah Islam makan babi, boleh tapi dalam keadaan yang tertentu, darurat lah, tapi bukan sampai mengenyangkan, macam itu. So kita dah clear on that part. Kemudian juga kita cakap pasal sentuh yang bagaimana, boleh tak kita adakah kita batal kalau kita istinjakan orang seperti budak, seperti jenazah, kan? Dan juga boleh tak bagi orang yang tak ada belum lagi ataupun masih dalam keadaan hadas kecil atau besar memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membaca. Dan last time kita cakap pasal now the trend is using handphone untuk baca Quran instead of pegang physical Al-Quran. In fact kalau rata-rata pun belajar mengaji pun Zoom. Not all lah. Maksudnya sekarang pun dah going to digital. In fact, sekarang ada orang tanya juga tentang perkara yang berkaitan dengan, ada satu orang ni dia ada request mu'alaf nak belajar agama, so dia nak datang fizikal. Yang fizikal is very hard to get untuk datang ke rumah. Tapi Zoom is another alternative. But cabaran adalah untuk mendapatkan dan dengan masa yang ada. Komitmen wise lah. Tapi macam kita hari ni kita boleh dapat hadir sebab kita dah dedicate masa kita untuk datang. So bila mana kita datang, Haji Hassan nak cakap malaikat, in fact hadis sebenarnya, yang mana kalau kita datang majlis ilmu, kita akan dapat 3 perkara, satu rahmah, satu ketenangan, lagi satu malaikat ataupun Allah menyebut nama kita kepada sekeliling makhluk-makhluk yang sekeliling Allah SWT, which is malaikat, dan juga bagi situasi yang keadaan itu. Keduanya adalah, seterusnya adalah malaikat merendahkan sayap, yes, which is correct. Yang mana kalau kita turun hadir ke sini, kita dapat fokus kepada berkaitan dengan knowledge ibadah. So, put it this way, kalau kita belajar agama ataupun kita belajar ilmu lain pun, consider is still knowledge. Tapi kalau kita cakap pasal ilmu agama, maybe a different angle. Different angle tu maksudnya kita punya spiritual punya komponen yang kita lihat, yang kita tambahkan, yang kita perhatikan. So, kalau let's say agama ni dia ada 2, ataupun ilmu ni, kalau Nabi kata dalam satu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu ni adalah wajib bagi kaum muslimin dan juga muslimat. So, breakdown of that, belajar ilmu ni pula bagaimana? So, adakah ilmu ni hanya tertakluk kepada ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi atau kedua-duanya? Ya, so dalam kedua-duanya itulah balik kepada doa yang kita baca selalu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So kita nak kebaikan kat dunia dan juga kebaikan di akhirat dan juga selamat daripada azab api neraka Allah Taala. So when we come here, even though kita spend around 1 hour, 1.5, 2 hours dalam masa 24 jam yang kita ada, still ada kelebihan dan juga keberkatan. Sebab kita apply that and also kita feel dalam keadaan yang tenang. So tambahan elemen yang saya nak buat for kelas Radu'in adalah dengan kita berselawat ataupun zikir lah. That one lebih kepada komponen spiritual selain daripada rationality ataupun kita punya minda kita untuk menjana ilmu. Spiritual pun kita perlu. Sebab tu dalam komponen belajar, saya belajar, kita selalu dalam madrasah kan, kita ada input apa tau, spiritual, kita ada baca doa, lepas tu kita ada kind of minda kita, ilmu knowledge tentang fikir dan sebagainya. Kita belajar adab, kita belajar sains. So it's a school of 11 subject. Kalau nak secular, berapa banyak subjek ada? Kita up to 14 subjek lah. Kita up to 14 subjek, 8 lah. Still subjek lah, still okay. Tapi kita tak menafikan important juga untuk ilmu. But the difference between mereka yang belajar dan tak belajar adalah tentang ethics lah. Right now, what we can see outside there is
gabungan dengan mereka yang nak cuba menghilangkan the moral of the values, yang mana Islam still maintain. Sebab tu dia kata banyak-banyak agama Islam ni still remain, dia punya ethics dan moral still authentic. Tak, dia memisahkan, tidak tidak orang kata tu, tidak delete off, tidak menghapuskan dia nilai murni yang zaman dulu sampai ke hari ini. Cuma bilangan makin sikit. Sekarang kat social media makin teruk. Saya tengok Malaysia pun dah dahsyat sih. Dia punya cubaan dia yang social media sekarang, daddy bapa ayam pun jadi satu keagungan. I mean, the youngsters are now, social media is intent already. They can see who is the idol. Kau usah dah kecam bapa ayam ni. Saya cakap ni kasar, tapi that's what happening on the social media. They find yang pakai tudung, yang budak-budak, yang ambil gambar dengan bapa ayam ni. Yang saya cakap macam ni, is a alert, is something that kita nak kena tahu what's happening outside. Kat Singapura memang kita, alhamdulillah, memang ada, tapi balik kepada kekuatan kita macam mana kita nak ni. So it's a thing that we also need to up to trend, but we need to curb. Still saya berpegang kepada konservatif, fundamental, ataupun yang mana kita perlu berpegang kepada asas yang bukan sedikit kolot tapi nilai-nilai yang asas yang memegang kita punya akidah dan juga asas-asas murni. Kalau tak ada, kita akan jadi harban, kata bahasa Arab, harban, habis, hancur. Jadi nalca. Jadi kita alhamdulillah, so kita maintain this kind of knowledge yang kita ada, kita warisi, kita teruskan. Okay? Baik, kita stop katanya dekat page 83. Saya masuk sikit, haram atas perempuan haid, nifas dan 10 perkara. Haram, okay? Kalau ada soalan, boleh just tanya saya. Hukum haram ini dikenakan selama ada darah haid dan nifas, yakni dalam tempoh 15 hari bagi haid dan 60 hari bagi nifas. 60 hari nifas ni kalau seseorang tu lahirkan bayi, betul? Depends juga lah. Okay, nifas basically 60 hari bermakna lebih daripada 1 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Okay. But haid, menses, 7, 14, the maximum days can go. Okay. So itu benda kita dah faham. Bagi lelaki kita tahu sebab kita perlu tahu keadaan. Macam anak saya perempuan, dia pun tanya dia dah uzur ke belum. So from there, okay, calculate how many days dia perlu tak sembahyang. 7 days for example. Kalau belum pergi habis, bermakna nak kena tunggu lagi 7 days, 14 days maximum. Contoh lah, kan paling earliest, seorang tu habis uzur 7 days, baru dia kering, lepas tu 5 day hadas, lepas tu solat. Bagusnya bagi mereka wanita ni tak perlu qada solat sepanjang waktu dia kena haid. Kan? Lainkan kalau puasa. Ya tak? Ini soalan common yang saya dapat selalu bulan Ramadan ni, Ustaz. Kalau isteri saya mengandung, lepas tu dia lahirkan anak bulan Ramadan, nak bayar fidyah je ada fidyah je tak bayar kodok kan? Boleh tak kalau macam tak bayar kodok tapi bayar duit? I mean fidyah lah. Meaning to solve this jadi macam. So dia punya angle adalah kalau orang tu dalam keadaan uzur, dan dia tak perlu bayar puasa balik, cuma bayar fidyah. Itu kebanyakan yang orang tua. Waktu saya bekerja dekat Rahim Abi, ada banyak orang Arab yang mereka ni ada treatment dekat Mount Elizabeth, dekat Alexander, LG dan sebagainya. Mereka ni tinggal di sekitar kawasan Wampo. Dia ada kondominium sana. Jadi itu bukan sewa bang. Special. Lawan tak okey Okey, berapa je. Okey, balik kepada soalan saya tadi. Jadi bermakna kat sana sekitar orang Arab. Jadi mereka datang jumpa saya Pak Imam dulu dekat Imam Abi Kebun Limau. Dia kasih saya duit. Nak masuk Ramadan ni, dia kasih saya duit. Dia kata, ini duit fidyah aku kena kemoterapi. So kemoterapi dia take 1 month. So 1 month tu dia tak puasa. So baru saya faham, dia punya konsep dia adalah diorang dah tahu juga sebenarnya diorang tak boleh puasa. So dia kasih saya duit fidyah. So of course lah, promo dah kasih disit dan sebagainya. Tapi fidyah tu adalah bagi mereka yang tidak boleh berpuasa, walaupun belum start puasa pun. Sebab apa? Dia nak go to the appointment of chemotherapy. Chemotherapy tak boleh puasa apa? Kan dia puasa tak sih? Kan you need energy to consume food dan sebagainya kan. So that one dah totally out. Dan puasa wajib.
So that is the cause. Bagi wanita pula yang lahirkan anak pun tidak boleh puasa mah. Kan? Apa yang kena buat? Bayar fidyah. Tapi kena qada balik puasa apabila dia dah habis dah nifas dah kering ataupun darah dah tak ada dan sebagainya. So that one qada. Ni common question bagi mereka yang ibu-ibu yang baru dapat baby lah. Jadi kat sini wajib atas perempuan belajar apa-apa yang penting. So I read from the top tadi. Tetapi dia belum mandi, boleh baginya berpuasa, berwuduk dan suaminya boleh jauhkan talak atasnya. Kerana dia sekarang dalam suci, mentalak isteri dalam haid adalah haram. Okay, saya baca balik. Jika darah haid dan nifas telah terhenti, tetapi belum mandi, boleh baginya berpuasa, berwuduk dan suaminya boleh jatuhkan talak atasnya kerana dia sekarang dalam suci. Walaupun dia belum mandi wajib lah, ini muslimah lah, perempuan lah, dia darah dah kering. Saya kata kasar, senang faham. Jadi tiba-tiba berlaku dua perkara lah. Satu contoh dia kasih adalah boleh tak dia puasa, dia dah kering kan, subuh dah kering, jadi sekarang dia belum mandi, belum sempat, tapi dah start azan, boleh tak dia puasa? Boleh, based on this statement. Kemudian juga nombor dua adalah suami dia, aku ceraikan kau, contoh, dalam keadaan dia dah kering daripada haid, walaupun dia belum mandi hadas, jatuh. Tu maksud dia. Statement dia. Jatuh talak tak boleh wakil. Dia dalam keadaan bersuci, dia dah kering apa? Tak boleh. Tak ada dalam keadaan yang haid, tak ada dalam keadaan yang mengandung, mana boleh, tapi dalam keadaan berdarah, dalam keadaan menses. Oh, okey. Aku ceraikan kau, tapi dalam keadaan menses tak boleh. Dalam bab hukum. Tapi sekarang punya orang yang tak ada knowledge, saya pernah juga, ni just share juga. Waktu kat hutan, saya dapat actually dua situation lah. Satu kat Masjid Rahim Abi, dan satu kat Sultan. Masjid Rahim Abi, cute jugalah, ni couple. Gaduh, dia cerai. Aku ceraikan kau suami. Tapi tiba-tiba menyesal. Datang jumpa saya. Ustaz, saya lepas cerai kat isteri saya waktu saya marah Ustaz. Tapi sekarang saya dah sayang isteri saya. Dia sebenarnya saya lafaz cerai sebab tu okey, ini sesuatu usaha cakap saya. Perkataan lafaz cerai itu berada di mulut suami, yang mana dia akan berfikir sebelum bertindak. Berbeza dengan, ini bukan diskriminasi dengan wanita lah. Berbanding kalau lafaz cerai itu berada di mulut wanita, dengan senang-senangnya dia akan cakap cerai. Mau cakap. Tetapi berlaku dalam situasi yang ini, lelaki tersebut dia lafaz cerai waktu dia marah. Sekarang dia kata, Ustaz, jatuh ke tak jatuh Ustaz talak saya? Tadi saya pun cek lah, saya Ustaz Zahid, ini semua Tok Gadi lah, kawan-kawan saya kan Tok Gadi, Ustaz Zahid sama. Dia kata actually jatuh, but must go to lengkok 3 untuk buat. Ya, saya tak boleh, macam tak boleh tiba-tiba usap-usap kasih fatwa, jatuh. Awak datang dia couple nak minta apa, nak tanya nasihat saya kasih, oh awak cerai, awak kahwin, awak mana boleh kayak gitu, pengsan aku. I cannot anyhow kasih hukum, oh awak dah bercerai, oh awak belum pergi, awak rujuk. It's not that easy. I must give a proper punya channel. Dia cakap kat saya kata ini pendapat saya kan, pada pendapat saya dah memang jatuh talaknya, tapi awak nak kena go to lengkok 3 untuk buat penjelasan lebih lanjut. I put it away. Second pula, ni pun sama juga korek. So kat Malaysia Sultan pula, satu orang perempuan datang jumpa saya, tapi I meet her at the meeting room lah, which is clear. Dia cakap suami dia ni pula again sama juga, dia lafaz cerai, lepas tu nak rujuk balik dalam keadaan dia sedar diri, tapi dia ni confused. Bila mana suami cakap cerai kat dia, tapi tiba-tiba malam tu boleh tidur bersama. Dia tanya saya penjelasan, is it okay ke tak okay Ustaz? Suami dia marah, cakap aku cerai kau, malam tidur together. Dia confused dari tu. Ya, suami yang tak begitu faham tentang, like I said lah, subjektif. Kadang-kadang suami pun tak faham the usage of perkataan cerai ni. Dia macam suka-suka kan. Kalau marah, marah lah kan, malam-malam kasih air kopi, oh settle kan. Tapi kalau bahasa cerai, then malam tu you sleep together,
Which is under law, Islamic perspektif, tak boleh lah. Pasal you dah cakap cerai, bermakna you dah kena, dah tak boleh hukumnya lah. Kan, mesti respectively what you say tu must be respected dah. Kalau bercerai, bermakna kau nak tak nak dia apa? Kata kasar lah. Kan, tapi they are together on that night. Sebab tu dia tanya saya, saat ni macam mana kiranya, dia dah, suami saya dah bercerai, tapi malam tu dia bersama saya. So, saya confused for me. So, saya cakap ni totally tak boleh lah kalau dah bercerai. But when the case yang Ustaz cakap pasal wanita tu ada hit, tapi orang tak belajar, orang tak tahu hukum. Then For me, it's voided. For me, lepas tu sebut voided lah. Voided dari segi right, but dia tak bilang Ustaz. Dia tak bilang Ustaz waktu dia cakap tu, saya dengar tadi. Tak faham? oh, okey, bermakna dia dah pacaran tapi suami tu tak tahu. So, dia tak tahu yang waktu tengah hit tu tak boleh lafaz. Betul. Kan? Tiba orang cakap, okey, suami aku dah cakap gitu. Padahal betul-betul dalam hukum Yes. belum besar lagi kan? Yeah. Belum besar je lah. Sebab tu saya cakap, sebab tu saya always say to dia, mahkamah akan nilai sama ada perkara ni macam mana. Is it jatuh ke ataupun tak jatuh? Soalan datang, dia kata suami ni nak hafalkan cerai, aku ceraikan kau, sedangkan isteri dalam keadaan haid. As what we know here, dia kata kat sini adalah isteri dalam keadaan bersuci, dia tak boleh lakukan perceraian, itu dia tak boleh hafaz pun lah. Tapi macam mana? Jadi sekarang ni saya kata always that go to that, hakam akan nilai, akan observe, akan melihat situasi kedudukan bagaimana. So on perspektif hukum, saya akan cakap dia gitu, dia akan ambil bulat-bulat. Sedangkan dia perlu penilaian tu dari segi bagaimana nasihat dan sebagainya, qadi yang akan putuskan. Sama juga dalam bab agama, bab dulu pun kalau jumpa kita cakap ini, dia akan give the finalize of hukum jatuh ke tidak is qadi. Bukan like qadi Tok Qadi tau, mahkamah syariah presiden lah. Habis kita kat situ punya dia yang akan give the final say. Contohnya okey, dia ni nafkah macam mana, custody siapa ambil, itu mahkamah punya urusan lah, with all dia punya homework and findings lah. On that note, saya rasa perkara ni dilibatkan banyak aspek je. Dari bab suci je, dia drag sampai cerai-berai, dia drag tentang apa, bab nikah kahwin, dia drag tentang puasa. So how dia cabang ni besar. Dia cakap pasal head ke bersih. Lelaki straightforward. Kan, dalam keadaan dia tak bersih, mandi, selesai. Tapi wanita dilibatkan hukum juga. Kita lagi cakap cerai kepada wanita tersebut dalam keadaan macam itu. Dalam keadaan dia belum lagi bersih, dalam keadaan dia tak begitu jelas keadaan kedudukan, dia akan menjadi masalah lebih besar. Tadi saya dapat panggilan seorang budak ni, dia usaha kita juga, dia kata ayah dia dengan ibu dia dah berpisah, ayah dah meninggal. Ni cakap asal harta pula. Dia kata harta ayah dia sampai hari ni belum disettle. Bapa dia rahsia meninggal. This year drag in term of CPF, drag in term of HDB. So dia actually by right, saya cakap dengan dia, you need to do now. Pasal dia concern about mak dia, yang mana mak dia punya harta ni kalau boleh nak kasih anak-anak dia. Anak-anak yang telefon saya ni ada perempuan lah, yang mana dia adik-beradik ada 3 perempuan, dia lagi 2 perempuan. Jadi how sekarang mak dia nak kasih pada harta anak-anak, tak nak kasih pada standard lah. Mana-mana saya jumpa kalau orang share kan, saya nak kasih anak saya saja, tak nak kasih adik-beradik saya. Which is standard mana-mana punya panggilan ke ataupun orang saya jumpa standard. Whatever reason lah, tak suka ke, kecil-kecil gaduh ke, main guli dia, terkuti dia, wallah alam. Tapi saya cakap dengan dia, you can do that, you can do, tak nak kasih kepada orang lain. Tapi you must bear in mind, anak 3 perempuan bermakna dia ada harta tersebut akan mengalir, akan didapati juga bagi lelaki. Sama ada adik-beradik yang si mati tu ada adik-beradik lelaki, dan maka pakcik-pakcik tu dapat. Macam saya anak perempuan 1. Saya meninggal, isteri saya dapat 1/8, sorry. Anak saya dapat setengah. Habis lagi setengah, Baitul Mal. So, if I tak buat perancangan, then kena ikut accordingly lah. Tapi bukan satu benda yang salah pun. But that's my situation. Ada orang langsung tak ada anak. Kan, ada orang langsung dia bukan tak anak, dia rezeki dia begitulah macam-macam. You need to see your own situation. So ada orang ni couple juga, satu Pak Haji Indian Muslim, Ustaz,
dia dah 60-an lah, masuk 70 juga lah. Last 3 years before COVID, before saya lepas main Jumaat, look, I already plan what I want to do with my harta. I want to give mendaki, I want to give bla 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 bla. Pasal I don't have kids, right? Oh, best lah, cakap, bagus lah. So dia dah plan. So balik kepada masing-masing punya situasi. Tapi you want to give sama rata and kasih anak perempuan saja, tu you need to plan lah. Possible to do? Yes. Tapi you do informally. You cannot documentation. Documentation, and then you want to get lawyer to involve, dia tertakluk dengan AMLA. AMLA ikut kepada faraid. Jadi kalau undang-undang syaitan nak ikut faraid, problem kat situ. Dia akan berlaku dispute. Dispute tu maksudnya kalau orang yang berhak dapat duit faraid daripada kita dia mesti mati tu, dia dapat, dia pergi court, dia dapat duit sikit. Walhasil balik asal, baik kita adakan Masa dapat macam itu. ada duit is everything. Quick question. CPF Ya. atau CPF atau HDB punya rumah. I ada baca nulis punya website yang mengatakan itu tak termasuk dalam file denomination considered. Ya, okey. Tapi itu dalam kategori hibah. That's where MUIS dikeluarkan fatwa, dia nak cuba align dengan civil law ni ataupun undang-undang negara yang mana using the term hibah. So actually by right is just a layer lah. A layer that can cover, which mean kalau you nominate dan secure rumah tu, tapi memang tak termasuk dalam kategori faraid pun. Tapi dia blanket, dia call hibah. But hibah isu dia adalah not recognized by the authority, whereby dia tak ada dalam undang-undang AMLA. Unless the bill going to parliament that approve this hibah, settle. Tapi there's no clause about hibah. Ya. Kan yang 1970s or 86, we come out with fatwa. Only Singapore there, and tak ada. Yang nominate is purely to nominate. Tak ada masuk ada bab hukum Islam yang cara lah. Faraid lah. Dia ada 3 saya rasa. Satu is nominate, jadi satu dapat, orang tak dapat. Kedua, rumah macam co-owner. Dia mati bila terus, orang dia tak dituntut. Even dia tak ada lelaki, perempuan tak dituntut. Ketiga, dia joint venture. Jadi kalau account tu juga, orang dia tak ada adik. Berarti kita cakap, Miss kapal macam hibah lah. Ya. So again, betul. Jadi saya cakap dengan perempuan semua juga, Singaporean, kita semua ni tuan perempuan, kita ada 4 harta yang kita aset. Pertama, kita ada CPF. Kedua, kita ada rumah. Tak kira landed ke HDB ke. Ketiga, kita ada simpanan, bank. Keempat, kita ada insurans. So for my case, basically to share on here, saya dah nominate isteri saya lah. Saya dah dapatkan witness, saya do it online. Nomination, settle. So next what I do is that rumah pas saya meninggal, joint tenancy, saya dapat. Kan dah settle. Simpanan I don't have joint account. That might be a good thing to joint account. If anyone pass on, satu orang dah ambil the whole take over. The last one is insurance pun boleh nominate. So on that part tak ada. So what's the balance? The balance is whatever harta peninggalan, mungkin bagi wanita, ibu-ibu ada barang kemas lah. That kalau barang kemas nak kena lebur, nak kena go to faraid lah. Itu lagi cepat proses dia daripada nak kena pergi dindong-dindong. Kalau tak ada CPF, tak ada nomination, nak kena go public trustee, then take a longer time to claim. Itu pun kalau budak tu Ya, lepas 18. itu pun kalau budak 18 tak boleh. Yes. So saya ada satu kes juga, this one father, dia dah berpisah, tapi anak bersampai, not sebelah panjang, anak belum reach 21. So dia nak kasih kepada anak dia yang minor. So how? So that one ada wasiat dia ada buat preparation of the documentation. Belum sampai 21, anak harta tu akan dijaga oleh yang tua dan sebagainya. Guardian, correct. So all this perempuan saya share, walaupun dia bab taharah dia libat semua sih. Pada idea ada cabang dia. But we go to the basic is what we can do understand. Sebab dia libatkan tentang cerai ni. Mentalak ni semua kan. Sebab cerai mati different dengan cerai hidup. Cerai mati pun dia punya situasi dia adalah baru-baru ni saya berbual dengan apa Encik Mati tu yang live, dia punya keadaan cerai mati pula. Bapa dia meninggal. Bapa dia meninggal, mak dia masih hidup sampai sekarang. Cuma masalah dia tak tahu sebenarnya ada hutang yang mendatang kat dia. Yang bapa dia ada bisnes, yang ada some cash yang bukan cash, dia ada bayaran tertunggak yang belum dibayar oleh
arwah bapak dia. Ini semua benda-benda yang kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang kita meninggal dalam keadaan tidak berhutang. Dalam kita pun aman, tak ada hutang. Hutang orang yang saya tak suka, saya takut hutang orang. Pinjam 10, besok kau bayar. Tak ada harapan lah besok kau bayar 10 dolar. Sedekah sudah. Dia pergi, dia tak kembali je. Dia pergi jalan lah. Lumrah. Tak, ni contoh lah. Mak saya aja jangan hutang. Banyak kali cakap kan dia, faham. Hutang is something that Islam pun mengajar, memberikan penekanan. Sebab tu ada doa juga untuk kita mengelakkan daripada berhutang. So berhutang is something that's not recommended. Dia boleh mencemar kita punya credibility lain, kita punya keamanan, kepercayaan. Nabi tak pernah berhutang dengan orang. And what we learn adalah dengan doa kita mengelakkan daripada berhutang dengan orang. Okay? Baik. Okey, wajib atas perempuan belajar apa-apa yang penting daripada hukum haid, nifas dan istihadah. Kalau suaminya alim, maka wajib atasnya mengajar isterinya. Jika ia jahil, maka wajib atas isteri keluar untuk bertanya kepada ulama. Bahkan wajib atasnya belajar dan suaminya tidak boleh melarangnya. So which is good kalau kita hadir di sini, kita together. Yang suami hadir bersama isteri, isteri datang, suami tak datang, tapi suami kasih izin, suami bekerja. All that is something that is a good collaboration untuk kita dapatkan pencerahan dalam bab agama. Okey, 10 perkara yang diharamkan itu ialah nombor 1, solat. Apa maksud dia haram? Haram bagi perempuan ada haid. 1, solat kita dah tahu. Nombor 2, puasa kita dah tahu. So ini additional information bagi mereka wanita yang berhaid. Mungkin kita dah faham, mungkin anak saudara yang mungkin kurang jelas. Dia nak solat juga, nak puasa juga. Puasa dah datang, dia pun semangat. Orang tengok, bukan saya puasa, orang dah semangat nak masuk pada puasa, dia pun nak puasa, padahal tengah haid. Macam mana nak advice? Kadang-kadang saya ni tak dapat, saya tak dapat. Macam tu. Dia pun betul lah. Mohon Abang Wan nak pergi ambil air. Kemudiannya juga puasa settle. Puasa-puasa yang tidak dapat dikerjakan. Haram mengerjakan semua jenis puasa yang fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada maupun yang sunat. Jika perempuan itu tidak niat puasa tetapi ia hanya menahan diri daripada makan dan minum, imsak, maka tidaklah haram perbuatan itu. Intermittent fasting. Contoh, intermittent fasting apa? Menahan makan dan minum sampai pada ketika waktu. So intermittent fasting is quite trend jugalah, kan? Tapi adakah consider haram dilakukan oleh mereka wanita yang dalam keadaan haid untuk intermittent fasting? Tak. Bunyi dia fasting juga, tapi intermittent. Ini dia ada beberapa ketika sahaja yang dia menahan makan dan minum. Tapi bukannya keseluruhan syarat sah puasa di dalam bulan Ramadan ataupun dalam bab sunnah. Maka tidaklah haram perbuatan itu. Okay? Maka jika darah telah terhenti, maka bolehlah ia niat puasa walaupun belum mandi. Jadi kena pula lelaki pula dia tidur tiba-tiba keluar air mani. General Jadi macam mana? Dia bangun-bangun subuh ni tiba-tiba tengok dia suar basah. Adakah dia kata tak perlu puasa ketika itu, ni bulan puasa wajib ni, ataupun dia puasa? Dia teruskan puasa. Ya, dia teruskan puasa dan mandi. Dia tak ada alasan. Tak boleh ya Ustaz, saya tiba-tiba saya basah ni, saya malam basah. Alasan lelaki lah. Kalau wanita settle, kering, teruskan puasa, mandi kemudian pun okey. Faham tak? Talking about bila mana kita ni muslimah lah, yang mana darahnya terhenti ataupun dah selesai waktu subuh ataupun lepas subuh, continue untuk puasa, mandi in between, lepas tu buka macam biasa. Lelaki sama juga, mimpi basah, lepas tu dia continue puasa dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan. Mandi wajib, selepas tu pun boleh. Sebab dia continue, dia bukan disengajakan, different. Sengajakan maksudnya persetubuhan berlaku pada siang hari antara suami dan isteri. Padahal dibolehkan tak boleh persetubuhan antara suami dan isteri, tapi di bahagian selepas iftar, waktu di malam, bukan siang hari. Siang hari bukan saja menahan lapar dan dahaga ataupun buat puasa, tetapi juga menahan dari segala perbuatan yang menghala kepada yang tidak dibolehkan daripada siang hari.
Menyentuh Quran, kita dah sentuh. Mengangkat Quran, kita dah pernah cakap. Membaca Quran pun sama juga. Ini semua termasuk di dalam mereka yang muslimah, perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Tidak boleh sama sekali membaca, mengangkat ataupun menyentuh. Ini tak boleh. Saya salah. Saya pergi semalam, saya suruh anak saya baca Quran. Okey, tawaf. Tawaf haram melakukan semua jenis tawaf, sama ada yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, kerana tawaf adalah seperti solat. Okey, ini juga berlaku pada Malaysia. For example, muslimah ada pergi umrah, tiba-tiba menses, dan nak kena jujur dengan diri sendiri lah. Kan, macam mana keadaan tu. Kalau you want to proceed juga, tanggungan dosa tu atas diri sendiri lah. Nobody can know about apa kan. Tahu ni tawaf. So tawaf pun dalam kategori rukun umrah, tapi tawaf dia perlukan syarat yang lebih khusus, iaitu dalam keadaan yang bersih dan juga berwuduk kan. Tapi kalau ni dua benda tak ada dalam wanita tersebut atas dasar tidak bersih dan voided, tepat tak ada orang tahu kecuali diri sendiri. That one you nak kena be alert on that. Okay. Seterusnya, jima haram melakukan hubungan jenis walaupun berdua. Ini cakap pasal perkara yang tidak di luar tabi'i lah. Itu lebih elok saya katakan. Walaupun setelah haid, hubungan jenis walaupun berdua, walaupun setelah haid dan nifas berhenti tetapi belum mandi. Dan jika khawatir haid dan nifas akan datang semula, maka jangan bersatu walaupun selepas mandi. Melakukan jima dalam waktu haid nifas adalah berdosa bagi yang sengaja melakukannya, sekiranya ia faham tentang hukumnya. Apapun bagi yang lupa, jahil dan dipaksa melakukannya, maka tidaklah berdosa. Orang yang menghalalkan jima dalam waktu haid dihukumnya, besar ni, heavy orang yang menghalalkan jima dalam waktu haid dihukumkan kafir. Mauzubillah. Ini kalau haid itu dalam tempoh 10 hari dari hari pertama, kerana 10 hari itu adalah waktu haid yang sebenarnya. Ini adalah satu knowledge lah. The first 10 days haid yang sebenarnya. Okay. Mengikut ijma' ulama, kata Imam Abu Hanifah, waktu haid adalah 10 hari saja. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Dan justru itu tidak dihukum kafir kalau orang yang menghalalkan jima pada waktu yang lebih daripada 10 hari itu. Ini dari segi knowledge lah. How we want to understand more precise terhadap perkara ini. Diharamkan jima pada waktu haid dalam masa 10 hari selagi suami dapat menahan dirinya daripada melakukan zina. Jika ditakuti ia akan melakukan zina, bila tidak dapat bersatu dengan isinya, maka harus bersatu dalam waktu tersebut. Imam Ghazali kata, annal wad'ah qabla al-wusli yurithul juzama kila fil wad'i aw wati wa kila fil walad. Maksudnya, jima sebelum mandi, yakni dalam haid, akan menghasilkan penyakit kusta. Apa tu penyakit kusta? Kelamin. Penyakit kelamin pada yang melakukannya, dan ada pendapat mengatakan anak juga boleh terkena penyakit tersebut. Wa na'udzubillah min zalik. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya dia still berdegil, tidak mahu ikut kepada apa yang dikatakan dari segi adab, dari segi etika, dari segi kebersihan, hygiene, makanya dia akan terkena kepada kusta, ataupun anak pun akan terpias penyakit tersebut. So actually by that is not because of talking about perkara, tapi lebih kepada hasil perbuatan tersebut kalau buat juga. So it's actually more than that. We're not talking about do's and don't, tapi the effect. Dia berkesan kalau buat benda tu juga. Kesan orang minum arak adalah perbuatan tersebut dia untuk diri dia dan juga untuk sosial. Kesan minuman arak tersebut untuk dia sendiri, kesihatan tubuh badan dia, dan juga efek kepada orang sekeliling dia. Kalau orang minum sampai pukul lantai, for example, itu sosial kan? Dan diri dia juga tak sihat dari segi mungkin boleh menghadapi penyakit macam-macam dari segi internal lah yang boleh menyebabkan kematian kan. Sebab tu Islam kata arak ni haram. Totally don't ever try to get near pun. Dari segi itu, sampai itu sekali Islam memberikan penekanan. Bersuka-suka atau berasrama, istimta di anggota badan antara pusat dan juga lutut tanpa lapik. Dilarang berasmara pada waktu tersebut kerana ia boleh membawa kepada jima.
sebagaimana ada disebut dalam sebuah hadis, man yar'a hawlal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Sesiapa yang hampir kepada kawasan larangan didapati termasuk ke dalamnya. Okay, tidak haram bersuka-suka selain daripada bahagian tersebut. Wah, ni satu benda yang actually Islam pun ajar how to. Dia ada satu couple ni, saya pernah invite dia for my life. Dia cakap pasal intimation pun sebenarnya halal di dalam Islam. Cuma cara yang bagaimana. Ini yang dia kata kat sini. So hadis daripada Muaz bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yahillu rirajul min imra'atihi wa hiya khaid, qala ma fawqa izari. Apa yang halal dibolehkan bagi lelaki suami daripada isterinya yang ada dalam haid? Maka Nabi menjawab, apa di atas kain, yakni boleh menyentuh anggota badan yang atas pusat dan bukan bahagian di bawah pusat. Adab. Tapi this is etik je. Meaning, isteri pun nak disentuh ataupun kita pun nak bermasa suami pun isteri, but di dalam kategori menses macam mana. So di sini ajar, yes, on the upper head, upper body, upper parts not lower parts. Maksudnya is something of respecting the woman je. Pada saya, the statement. Benar tak? Kan dalam keadaan head, dalam keadaan menses macam mana. Sedangkan dia perlu satu ibadah juga, kemesraan antara suami dan isteri, but Nabi kata is not on the apa yang di atas ni. InsyaAllah. Dalam riwayat Muslim pula berkata, isna'u kullu syai'in ila nikah. Buatlah apa saja semasa isteri dalam haid kecuali nikah, yakni jima'. Yang macam saya katakan lah, ya, jima' atau nikah tu adalah bersatu antara suami dan juga isteri. Mentalak isteri. This is question daripada ilmu kata. Mentalak isteri. Aku ceraikan kau, soalan. Jadi haram bagi seorang suami mentalak isterinya dalam keadaan haid atau nifas kerana iddahnya menjadi lebih lama. Itu the reason. The cause of it, the period of iddah itu lebih lama. Bagaimanapun talak itu sah. Tapi dia kata sini hukumnya haram. Tapi sah. Kan? Maka jika haid atau nifas telah berhenti tetapi si isteri belum mandi atau tayamum, maka tidak haram talak ketika itu. Jadi saya katakan, I can give this kind of answer, but kena rujuk balik kepada mahkamah yang nilai. So this is the nilai yang mahkamah akan go through. Kan? Okey, kata saya dah ceraikan isteri saya, waktu tu isteri tengah haid. Dia pula tak tahu contohnya how. So dia akan go through all this punya prosedur lah. Dan begitu juga haram atas suami mentalak isterinya dalam waktu sucinya jika telah bersatu dengannya. Yang saya cerita tadi tu balik. Kan, aku cerai kau, malam dia nak together. Manusia pemahaman ilmu yang kurang. Jadi kita nak kena, tak tahu macam ni, kita nak kena very cautious lah tindakan kita. Kadang-kadang kita bertindak ikut marah. Yang lelaki ego, yang wanita emotional. Kadang-kadang vice versa. Kadang wanita ego, lelaki emotional, ada gitu. Kan? Tapi how? This is where dikatakan kat sini. Okay? Maka dekat sini juga kecuali isteri itu tidak boleh hamil. Okey, so saya ulang balik. Begitu juga haram atas suami mentalak isteri dalam waktu suci jika telah bersatu dengannya, kecuali isteri itu tidak boleh hamil atau bila isteri yang minta talak tebus tidak mampu membayar wang tebusan itu kepada suaminya, atau ketika isteri sedang mengandung. Maka ini adalah kerana talak dalam masa-masa tersebut memanjangkan iddah isterinya. Ini insyaAllah kita masuk dalam bab munakahat. Munakahat ni perkahwinan. Lebih kita go deeper lah. Munakahat ni bab taharah. Tapi dikasih kita bunga-bunga terhadap berkaitan dengan cerai-berai, bersih tak bersih, kan? Macam mana tempoh dia panjang kita. Itu dalam bab perkahwinan. Saya yang mula-mula kita sharekan. Fikih ni dia ada pecahan dia. Dia ada ibadah, dia ada munakahat, dia ada muamalat, dia ada jenayah. So kita dalam bab ibadah. Ibadah ni kena taharah, semayang. Kalau kita lanjutkan kita punya usaha, insyaAllah umur panjang, kita masuk dalam bab munakahat, baru kita akan faham nak tunang ni macam mana. Mungkin bukan untuk kita, mungkin untuk anak-anak saudara ke, kan, macam mana dia perlu nikah ni macam mana, kan, lepas tu apa dia tanggungjawab, apa dia punya keperluan dia dan sebagainya. All that dalam bab munakahat. Dalam bab ni kita dah faham. Dia kasih kita buku-buku tentang nak cerai, belai, nak cerai ke, nak sebut talak ke apa, macam mana situasi dia.
So Islam very careful sih. It's not anyhow. Dia bukan orang kata tu berik punya agama yang semuanya boleh langgar. Tak, tapi dia ada cara nak sebut pun tengok time. Nak lafazkan mesti dalam keadaan macam mana. All that dia mention kat sini. Okay, so itu adalah tentang perkara yang berkaitan dengan mentalak isteri. So all that is already dah sentuhlah dalam bab ini. Total of beberapa perkara yang dikatakan mengharam atas 10 perkara tadi lah. Okay, so far so good benda-benda yang perkara-perkara yang haram bagi wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Okay, so ada few minit lagi sebelum saya stop. Saya nak sentuh bab menyapu khufain before saya beredar. Menyapu khufain tu apa? Siapa pernah try ambil wuduk pakai kasut, sapu kat kasut je? Belum pernah try? Nah, Mami. Ami, yeah. Saya pernah, yes. Yes. So macam mana Islam ajar kita, dia ada satu cara ambil wuduk macam biasa, sapu muka, tangan, kepala, kaki. Kaki ni part, saya pakai sipar. Dari sini So kaki ni part, dia macam gini. So kalau let's say pergi masuk hutan yang mana ni, dia sapu kat sini je. Ataupun depan. Boot okay? So basically kalau di kawasan-kawasan tertentu ataupun tempat-tempat tertentu je, dia bukannya suka-suka kita ambil pergi majlis sultan, ambil wuduk, kita basuh sipar, kita basuh kita kasut. Tak boleh. Dia mesti ada kriteria dia macam mana nak menyapu khufain. Nama dia kaedah ni daripada khufain. Jadi tak payah buka kasut basuh kaki kita. Tapi di luar kasut je. Boleh? Boleh. Tapi macam mana kita nak tahu? Ni dia kata kat sini. Yang dimasukkan adalah menyapu khufain adalah sepatu dengan air sebagai ganti membasuh kaki ketika berwuduk. Okay? When you want to take ablution, tapi you can only basuh wash dengan kasut. Blend dia kan? Dia pun tengok pada keadaan. Yes, dalam keadaan. Okay? Itu dia punya definition dia understanding. So, asal hukum memakai khufain adalah harus sebagai rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Tetapi ia menjadi sunnah muakkadah apabila seorang itu tidak suka memakainya kerana rasa syak wuduknya tidak sah. Kalau ada orang ragu-ragu, dan tak payah. Ni tak biasa lah saya. Kan? For us, kita normally tak akan pakai benda ni. For us, kita akan buat macam biasa. Tapi khufain ni adalah sapu kaki, sapu kasut yang ada di depan. Sunnah memakai khufain apabila ada ramai orang hendak menggunakan air yang sedikit untuk berwuduk. Dan dengan memakai khufain tidak perlu lagi membasuh kedua kaki. Memadai dengan menyapu sedikit air saja pada khufain itu. Dalam hal sedemikian, wajib memakainya dan hendaklah orang ramai menyapu setiap anggota wuduk sekali saja dengan air yang sedikit itu. So, example Ami, macam kata masuk hutan, si pun ada pengalaman masuk hutan, waktu tu kita ada excursion, kita masuk waktu tu kat Malaysia lah. So, kita sembayang dekat hutan, tapi wuduk, kita tak payah buka boot. Boot dah lah, high cut. Apa tu dengan dia punya tali semua nak buka semua berjam-jam. So Islam memudahkan perkara ini. Ini example pada zaman Nabi, peperangan. Contoh, peperangan antara perkara yang dibolehkan apabila mereka berperang tapi mereka pakai boot. In fact, ada semayang pun boleh lari kalau ada musuh datang. On that kind of situation dibolehkan. Tapi kita tak perlulah. Kan? Sama juga dengan musafir. Musafir boleh pendekkan semayang. Yang kita kat Singapura ni, semayang Zuhur sekejap lagi, adakah kita boleh memendekkan semayang kita? Tak boleh. Adakah kita boleh mencampurkan solat kita? Tak boleh. Tapi boleh tak dalam Islam? Boleh. Tapi bila mana kita musafir, sama je dengan khufain. Khufain ni bila kita boleh pakai? Bila mana situasi yang tertentu, baru dibolehkan. So far kita tak pernah sapukan kita punya kasut di luar ataupun ambil wuduk, tiba-tiba kita sapu kasut. Tak pernah. Lagi kalau kasut kita mahal, LV kasut dia. Macam for example di office ni tak ada tempat musola ke apa kan. So kadang-kadang kita pergi solat dekat bawah tangga gitu. So kalau kita masuk toilet memang tak ada tempat untuk masuk kaki. So boleh tak kita pakai kasut
Masa kita kena angka, lepas tu tak ada slipper, tak ada itu. Faham? Lepas tu dia sing je tau. Dia kaki kena naik ke atas tau. You I know. office. Faham? This situation, saya nampak waktu saya kat Mesir, this is another angle yang saya nampak. Saya pun tak tanya je. Kebanyakan rata-rata orang Mesir, dia akan ambil air di sapu. Ni I think mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'i, tapi I don't go deep. Saya nak tanya dalam 5 orang Mesir, 5 dia akan buat macam itu. Dia pakai sokin, dia ambil air, dia sapu kat sokin dia. Dia balik. So, mungkin keyakinan dia, mungkin dia anggap itu dari Hufain. Tapi yang kita belajar ni dalam bab ni, Hufain ni kita hanya situasi tertentu je. Itu pasal kadang-kadang kita, pasal apa tau, pasal kita kat office dengan kita punya colleague saya kawan-kawan kerja. Kadang-kadang kita nak ambil wudhu ni, kita taruh kaki dekat sink, itu dah kira macam ofensif. So kita macam ambil wudhu macam sembunyi tu. Macam tengok orang tak datang okey. Kadang-kadang orang masuk, kita kaki dekat sink, ada orang tengok itu ofensif. Kan kita tengok apa dia punya ni. I want to, if ada ruang yang dibolehkan dalam keadaan macam itu, then we can use that method. Tapi pemahaman kita selalunya adalah di tempat seperti hutan. Tapi on that situation pun, macam saya katakan, saya pernah nampak orang Mesir dia sapu sokin. Ambil wuduk macam biasa kat sini, tapi kaki macam dia tak letak kaki kat atas sini. Tapi dia ambil air, dia sapu sokin dari kasut, betul jalan. So again, let me give me more better research on that. Boleh ke tak boleh? Tapi on that, saya rasa agree with your situation juga lah. It's offensive. Cara saya, tapi itulah, dia ada dua. Saya pun was-was, saya tak nak macam gitu. Saya tak biasa. So apa saya buat, saya ambil air, saya basahkan tangan saya sapu lagi. Itu yang paling minimum lah. Saya tak buat kaki letak itu macam apa ni, manusia ni ada letak kaki. Saya feel uncomfortable myself lah. Tapi tu basahkan tangan yang paling minimum. Tapi kalau kayak apa, sokin ke apa, saya belum do that extent yet lah. Because kecoh, bercerita, boleh tengok sendiri macam lama. Yang buat foto kita, kan? Sebab spray buat idea juga. Kita pun dalam angka spray pun tak bawa sangat selalu. Depends lah. Ini is a good idea. Okay, dia kata kat sini apa seterusnya, wajib juga memakai khufain semasa menjalankan manasik haji kerana takut tidak sempat berwukuf di Arafah, atau tidak sempat melontar jamrah, atau tidak sempat melakukan tawaf wada, atau tidak sempat mendirikan solat Jumaat. Menyapu air kepada khufain adalah lebih cepat berbanding dengan membasuh kedua kaki. Ini situation haji lah. Again, if you can find closest to your situation, hopefully dia boleh lah. Saya pun nak tengok ada kelonggaran tak kat situ. So kat sini adalah wajib, dan juga situasi adalah haji, makanya boleh kat situ. Okay? Dan haram memakai khufain dengan sengaja bagi muhrim. Cara menyapu khufain diwajibkan atas orang yang memakainya boleh menyapu sedikit air sekali sahaja di bahagian atas khufain, boleh menggunakan jari atau kain atau kayu yang basah. Cara yang afdal menyapunya ialah seperti berikut: gerakkan satu jari di atasnya dan satu jari di bawahnya dengan serentak. Dan itu di bahagian atas khufain, digerak jari dari hujung khufain, di mana ada jari kaki di batang kaki khufain dan yang di bawah pula. Digerakkan jari dari tengah khufain ke hujungnya. Tidak sah jika hanya menyapu bawah atau tepi sahaja, kerana yang wajib disapukan adalah bahagian atas khufain. Ada? Gambar tadi ke? Gambar. Ya, betul. Okay. So nanti saya elaborate more about this khufain. Saya stop sampai sini dulu. Boleh? Nanti cara dia saya akan demonstrate cara macam mana nak sapu. Ini sapu dia, tengok kalau next week saya bawa pakai kasut dan jadi senang nak kasi dia punya ni.